keras sepanjang sesi PDPR, sepanjang PKP ni lah. Okay, so jadi kalau tak nak anda terlepas ataupun tertinggal segala info mengenai subjek ataupun learning, so anda boleh subscribe lah, okay, channel cikgu. So nanti apa-apa info kita masukkan dekat situ. Bahkan juga InsyaAllah kalau akan datang ada info-info lain yang berkaitan dengan sesi pengajaran, pembelajaran ataupun pembelajaran dalam kehidupan kita, mungkin subjek-subjek lain atau perkara lain akan juga saya kongsikan di situ. Baiklah, kita tengok dekat sini. Hari ini pelajaran 1 iaitu kita masuk bab subjek kita, subjek sirah darjah 1 pelajaran 1. Baik, kita sentuh dulu pengertian sirah. Boleh refer pada screen share yang cikgu beri ni. Baik, pengertian sirah. Sirah ini pada bahasa artinya kisah-kisah benar. Kisah-kisah benar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tentang, senang cerita kita cakap biodata lah. Biodata, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Untuk kita jadikan pedoman rujukan. Okey, sirah pada istilah ialah peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sejarah hidup Nabi Muhammad telah direkodkan ataupun telah dinyatakan, telah diceritakan semula. Dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. So, jadi sirah ini adalah kisah hidup Nabi Muhammad sebagai rujukan kita lah. Baik, ada sumber rujukan sirah. Yang pertama semestinya Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab sirah Rasulullah SAW. Bila dalam peksa tanya apa rujukannya, mestilah Al-Quran. Kedua, hadis Nabi. Ketiga, kitab-kitab sirah. Baiklah, kita tengok dekat sini ciri-ciri sirah. Apa dia ciri-ciri sirah? Ciri-ciri sirah ialah yang pertama, kisah-kisah daripada Al-Quran dan berkaitan diri Rasulullah SAW. Segala cerita-cerita teladan. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad. 2. Perihal keluarga, sahabat, masyarakat, negara Islam pada zaman Rasulullah. Keluarga besar Nabi, keadaan politik Nabi ketika itu, keadaan negara ketika itu, macam mana penyebaran Islam ketika itu. Itu semua adalah sirah yang ada pada kitab-kitab sirah. Semuanya berkisahkan zaman-zaman Nabi Muhammad. 3. Peristiwa yang tidak akan berubah selama-lamanya. Cerita ni cerita betul, bermakna tak ada ubah-ubah, tak ada tukar tambah dan sebagainya. Itu cerita yang pernah dilalui oleh Nabi kita. Dia bukan cerita yang diada-adakan, cerita dongeng. Tak, ni memang cerita benar. Boleh rujuk Al-Quran. Baik, seterusnya ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah yang pertama iaitu catatan daripada kajian sejarah. Ada fakta-fakta, ada tahun dia, ada tarikh dia. Benda tu ada. Biasa memanglah nama belajar sirah ni dia macam belajar sejarah. Ada tahun, ada hari, ada nombor banyak. Tu memang kena hafal lah. 2. Perihal tokoh, tempat, peristiwa dan kejadian yang mempunyai bukti. Mekah ada bukti tak? Ada. Ada tanda-tanda dia. Tempat Nabi dapat wahyu ada bukti tak? Ada. Gua Hira dan sebagainya. Jadi benda ini penuh dengan fakta. Ada bukti tempat, ada bukti tarikh, ada bukti tulisan, ada bukti itu ini. Lengkap segala-galanya. Peristiwa yang berlaku pun ada kesan-kesannya. Kalau pergi Arab tu adalah tempat-tempat yang kita boleh nampak. 3. Peristiwa yang boleh berubah berdasarkan penemuan baharu. Baik, kita tengok dekat sini.
perbezaan antara sirah dengan sejarah. Kita tengok yang pertama, beza Sirah yang pertama adalah kejadian mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad hingga kewafatan baginda. Sejak apa maksudnya? Riwayat ni menceritakan tentang daripada zaman Nabi hidup hingga Nabi meninggal dunia. Sejarah pula kajian peristiwa-peristiwa penting yang berlaku sepanjang dahulu. Maksudnya ada kajian ini dia jumpa tempat, dia jumpa peninggalan, dia jumpa bahan-bahan yang telah digunakan. Itu sejarah. Dia benda-benda yang nampak. Sebab apa dia buat kajian demi kajian. Bahkan sekarang pun orang putih pun masih lagi mengkaji tentang Islam. Dia nak tengok wujud tak bulan, dia pergi buat kapal angkasa terus ke bulan. Nampak. Inilah bulan yang telah diceritakan oleh Al-Quran. Sampai kat bulan, ada pula cerita tentang bulan pernah terbelah dua. So sampai kat bulan dia orang buat kajian, mana tanda bulan terbelah dua. Akhirnya mereka jumpa, nampak kesan kat bulan. Itu pun adalah sejarah. Dia buat kajian-kajian dan dia buat penulisan. 2, ditafsirkan secara tepat. Ini cerita yang benar. So semuanya tepat. 2, ditafsirkan secara berbeza-beza. Kalau sejarah pula ditafsirkan berbeza-beza. Maksudnya dekat sini, lain orang yang kaji tu lain lah. Yang dengar pun lain. Tapi hakikatnya dekat sini kena cari sumber rujukannya benar. Okey. Kita tengok dekat sini, apa hikmah mempelajari sirah? Hikmah ni apa? Kelebihan mempelajari sirah. Yang pertama, dapat mengenali riwayat hidup Nabi Muhammad. Riwayat hidup maksudnya sejarah kehidupan Nabi Muhammad daripada kecil, macam mana dijaga oleh siapa, sampailah waktu terakhir kehidupan Nabi Muhammad. 2, dapat mengetahui nisbah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nisbah keturunan maksudnya apa? Maksudnya dekat sini dapat tahu Nabi Muhammad tu siapa ahli keluarga dia, sampai salah silah siapa ahli keluarganya. Begitulah. Yang ketiga, menghayati akhlak terpuji Nabi Muhammad. Semuanya tentang idola kita Nabi Muhammad. So apa akhlak terpuji yang ada dan telah diceritakan, itulah yang kita kena contoh agar kita jadi orang yang berguna. 4, mengamalkan ilmu-ilmu dari ajaran Nabi Muhammad. Apa dia? Islam, cara hidup Islam, buat amal soleh, sedekah, orang yang penyabar. Begitulah. Ada ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang boleh kita rujuk. Kita ikut contoh. Memang kena ikut. Agar kita lebih baiklah. 5, dapat membentuk peribadi mulia. Semestinya kalaulah kita dah jadikan Nabi Muhammad idola kita ikut budaya ataupun cara hidup Nabi Muhammad, kita akan jadi orang yang mulia lah. Ramai orang nak kawan dengan kita. Hidup kita lebih baik. Kita serah diri kepada Allah. Begitulah. 6, melahirkan umat Islam yang cemerlang. Apabila kita ikut cara hidup Nabi, maka kita adalah orang yang cemerlang. Baik, cukup sampai di sini dahulu. Kita akan sambung. Soalan seperti biasa, seandainya tak jelas boleh tanya dalam grup WhatsApp masing